Suratul Anbiya, surat 325 ayat 42. Alhamdulillah, hadirin hadirat. Sambungan ayat masih lagi berkenaan dengan kritikan Allah SWT kepada orang Mekah, pada musyrikin Mekah yang kritik Nabi, kritik dakwah Nabi, risalah yang dibawa oleh Nabi, yang mana Nabi bagi tahu pada mereka sembah hanya Allah SWT. Jadi mereka tidak puas hati dengan Nabi. Jadi Allah Ta'ala gambar kepada kita dalam surah ni, kritikan mereka pada Nabi SAW. Mereka mempersendakan Nabi sendiri. Ini kau orang, kalau mereka lihat Nabi berjalan di Mekah, lorong-lorong, jadi Allah Ta'ala gambar ke suasana keadaan dakwah Nabi SAW. Bila Nabi lalu je, maka mereka akan kecek tentang Nabi. Mereka persendakan Nabi. Dia ni kau orang yang mana kritik Tuhan-Tuhan kita ni. Bukankah dia manusia seperti mana kita? Itu perkataan-perkataan. Dan Allah Ta'ala rakyatkan mukaddimah surah ni kan, mereka tuduh Nabi ni reka, mereka tuduh Nabi ni ahli sihir, mereka tuduh Nabi ni belajar daripada orang lain, macam-macam tuduhan yang mereka buat. Dan mereka tidak fikir golongan batin kan, dia tak fikir pada natijah dah. Dia cuba timbulkan syubhat, burukkan satu orang supaya orang lain jauhkan diri daripada Nabi SAW. Itu yang maksud dia. Sebab tu tuduhan itu pelbagai. Bila tuduhan itu tak tepat, maka dia ubah benda lain pula. Sebab dia bukan nak cari kebenaran. Sebab maksud dia supaya orang Mekah ni jangan terkesan dengan Nabi. Itu mereka punya maksud. Sebab itulah Allah SWT untuk lawan orang lagu ni ayat kita tengok semua tentang Allah, kembali tentang Allah. Dan juga ancaman. Bagi tahu ancaman pun mereka minta bila nak turun azab. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jadi Allah SWT iringi selang-seli dengan tentang Allah, tentang azab, tentang Allah, tentang azab. Dia ayat sebelum untuk dia ada tentang azab kan. Mereka minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak waktu azabnya. Kita kata ayat ni surah ni tahun ke-12 dah. Kita kata 10 tahun lepas lagi. Duk ancam kami kalau kami tidak beriman dengan Allah, kalau kamu tidak taat kepada Allah, kalau kami syirik dengan Allah, Allah Ta'ala akan turun azab. Mana azab? Kemudian Allah Ta'ala bawa suasana akhirat kan, law ya'lamul ladzina kafaru. Kalau lah orang kafir tahu ketika mana mereka tidak dapat menyelamatkan wajah mereka daripada dibakar, dari belakang-belakang mereka dibakar. Tengok. Dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Dan kiamat ni berlaku dengan tiba-tiba, Allah Ta'ala bagi tahu. Dan kemudian pujuk Nabi, sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum kamu mereka telah dipersendakan seperti mana orang Mekah sekarang ni mempersendakan kamu. Jadi ini sambungnya ayat dia. Qul man yaklaukum bil-laili wan-nahar. Tanya mereka, man yaklaukum bil-laili wan-nahar. Siapa yang selamatkan kamu? Siapa yang jaga kamu? Bila masuk pada waktu malam ataupun pada waktu siang? Siapa sebenarnya pelihara kamu? Macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Siapa, kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab pada kamu, siapa dia boleh selamatkan pada kamu ni pada waktu malam ataupun pada waktu siang daripada azab Allah SWT? Siapa dia? Balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Bahkan mereka tetap cerita tentang Allah SWT, mereka berpaling. Mereka tak sekecek tentang Allah, tentang yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, yang mereka tahu sebenarnya dari sudut fitrah tu. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Adakah bagi mereka ni ada Tuhan yang dapat menghalang mereka daripada azab kami selain daripada Allah SWT? Allah Ta'ala bagi tahu la yastati'una nasra anfusihim. Mereka seru selain daripada Allah tu, mereka ingat dapat menyelamatkan mereka tu. Allah Ta'ala bagi tahu sembahan yang mereka sembah tu nak selamat diri mereka sendiri pun mereka tak mampu. Berhala-berhala, ruh-ruh, dewa-dewa mereka seru tu, mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagaimana nak selamat orang lain? Walahum minna yusahabun. Dan ruh-ruh ataupun dewa-dewa yang mereka seru tu, mereka tidak pernah bersahabat dengan kita. Dan tentu sekali mereka tidak dapat bagi pertolongan pada orang lain. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu punca menyebabkan manusia terus derhaka ni, bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihim. Bahkan sebenarnya mereka jadi derhaka ni kerana dunia yang kami bagi pada mereka. Bahkan sebenarnya matta'na, kami telah bagi pada mereka nikmat-nikmat mereka dan juga orang sebelum mereka, sehingga
tala alaihim, sehingga telah berlalu tempoh yang begitu lama, dia tidak ada apa-apa musibah berlaku. Ini keadaan yang Allah Ta'ala buat. Bahaya ni, ghurur ni. Menanti Allah tak berlaku apa-apa, tak semaya, tak berlaku apa-apa. Ini istidraj, ini bahaya. Sebab tu musibah ni satu rahmat juga sebenarnya. Musibah ni untuk kembali manusia pada Allah. Bahaya bila tak semaya baik, tak tala dunia, dak hijab beres, rezeki beres, sihat. Ni bahaya. Dia mati tiba-tiba. Accident ke, dak jatuh ke, tiba-tiba mati. Sebab apa mati? Dia tu panggil istidraj. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu ni, di antara punca orang Mekah ni ataupun umat-umat terdahulu yang menentang para rasul ni, yang menyebabkan mereka terus menentang ni sebab dunia mereka tak tala. Perniagaan mereka beres, kehidupan harian mereka beres, sihat, keluarga beres. Dia sudut dunia ni, Allah Ta'ala lanjutkan usia dia. Sampai sekarang tu, afala yarun anna na'til ar, ni Allah Ta'ala suka perhati. Tidakkah mereka fikir, mereka lihat bahawa anna na'til arda nanqusuha min atrafiha, bahawa kami telah kurangkan penduduk bumi ni daripada segenap penjuru. Cuba perhati, ayat ni sama dengan surah Qaf. Jadi di antara ayat ilmiah. Mereka tak perhati umat-umat terdahulu binasa, yang telah Allah Ta'ala binasakan. Afahumul ghalibun, mana benda ni pasti akan berlaku. Manusia ni pasti akan mati juga. Seperti mana mereka orang dulu tak boleh nak lawan, akhir-akhir sekali jumpa Allah Ta'ala juga. Maka adakah orang Mekah ni mereka dapat lawan perkara ni? Qanun Allah Ta'ala ni. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama unzirukum bil wahyi, sebenarnya aku ditugaskan untuk bagi peringatan kepada kamu dengan wahyu ni. Sebab tu kata dakwah ni dengan wahyu. Dia bukan modal kita. Unzirukum bil wahyi. Sebenarnya Allah Ta'ala suruh Nabi kata, qul innama unzirukum bil wahyi, aku nak bagi peringatan pada kamu tentang apa yang telah Allah Ta'ala wahyu pada aku ni, bil wahyi. Walau bagaimanapun, wala yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala bagi tahu orang tuli, orang tuli ni dia tidak akan dapat dengar panggilan idza ma yunzarun, berkenaan dengan apa yang diberi peringatan tu. Allah Ta'ala tashbih kat sini ni berkenaan dengan orang yang degil, berpaling daripada peringatan ni, seperti mana orang tuli. Ini untuk pujuk Nabi, tasliah pada Nabi. Wala in massatum nafhatum min adzabi rabbika, orang lagu ni bila dia sedar, Allah bagi sekiranya mereka disentuh nafhatum min adzabi rabbik, baru dia sedar. Wala in massatuhum nafhatun, sekiranya mereka disentuh, Allah guna kinayah orang yang degil lagu ni. Bila diberi peringatan tak si dengar, bahkan nak bangkai semata-mata. Kedegilan orang begini, mereka hanya akan sedar bila mereka disentuh nafhatun, sedikit saja daripada azab daripada Allah SWT. Ketika itu la yaqulunna ya wailana, ketika mereka kata celakalah kita, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami ni benar-benar zalim. Dahsyatnya azab Allah SWT. Allah tak nak gambarkan setuh sikit bila mari azab Allah SWT. Dan balik akhirat, wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, kami akan timbang dengan mizan-mizan, dengan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak ada mana, dan tidak dizalim, dan fala tudlamu nafsun syai'a, dan setiap jiwa tidak dizalimi sedikit pun. La tudlamu nafsun syai'a, tidak dizalimi siapa-siapa pun, mana-mana jiwa pun sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, walaupun seberat satu amalan, satu perbuatan yang paling kecil sekali. Sini habatin min khardal, seberat satu habbah, satu biji yang paling kecil sekali. Ataina biha, kami akan bawa untuk timbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penhisab, sebagai juru hisab. Habis kat tu baru masuk kisah para nabi. Mukadimah dengan kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqan, sesungguhnya kami telah bagi pada Nabi Musa dan Harun al-Furqan. Nama Taurat Furqan, seperti mana nama Quran.
wa diya'an, dan juga Furqan tu satu kitab yang mana penuh dengan cahaya. Wa dhikra, dia peringatan lil muttaqin, untuk orang muttaqin. Siapa dia muttaqin ni? Alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang yang takut pada Allah SWT ketika mana dekat dia ghaib, ketika mana atas dunia ni, sebelum jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum nak mati. Wa hum minas saati musyfiqun, dan mereka tentang hari kiamat musyfiqun, sangat takut hari hisab. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna, tengok tu bila cerita Nabi Musa, Allah Taala bagi pada baginda Nabi dengan Nabi Harun kitab Furqan, kitab Taurat, sebut Quran pula. Wa hadza, dan ini Quran ni dzikrun mubarakun, peringatan yang penuh dengan keberkatan. Anzalna, kami yang turunkan. Afa antum lahu munkirun, kamu tidak mahu terima, kamu nak mungkiri ni. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu, masuk kisah Nabi Ibrahim. Sini panjang sikit kisah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya kami telah bagi pada Nabi Ibrahim petunjuk min qabl, sebelum Nabi Musa, wa kunna bihi alimin, dan kami benar-benar tahu tentang Nabi Ibrahim. Idh qala li abih, ketika mana dia kata pada ayah dia dan juga kaum dia, ma hadhihi tamathil, gapo dia ni, patung-patung allati antum laha akibun, yang kamu duduk berdiri depan dia dengan penuh hormat ni, yang kamu duduk sembah dia, gapo dia ni? Maka jawab ayah dia juga kaum dia, wajadna aba'ana laha abidin, kami dapat tok lebah kami sembah dia. Maka Nabi Ibrahim kata, qala laqad kuntum antum mu'abah, sesungguhnya kamu dan juga tok lebah kamu tu semua sesat belaka. Qalu, maka kata kaum dia, ajitana bil haqq am anta minal la'ibin, kamu ni kritik dah amalan kami, dah agama kami ni, adakah kamu ada bukti? Dah ada bukti berdasarkan ajitana, adakah kamu telah datang bil haqq, dengan bukti yang kukuh, atau kamu nak main-main? Dah qala bal rabbukum, bahkan dengan bukti bagi tahu kamu, rabbukum rabbus samawati wal ardh, Tuhan kamu sebenarnya Tuhan pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi ni, alladzi fatarahunna, yang menciptakan semua tu, wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku di atas perkara ini dak termasuk orang yang mana menyaksikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahi la akidan asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, demi Allah, ni Nabi Ibrahim kata pada diri dia sendirilah, aku akan buat halah untuk musnahkan kefahaman kamu berkenaan dengan bahala ni selepas antuallu mudbirin, selepas mereka selesai upacara mereka, ibadat mereka ni. Jadi bila kaum dia tidak ada tempat berhala tu, faja'alahum judada, maka Nabi Ibrahim telah kata hancurkan berhala-berhala tu. Ni peringkat seterusnya, ni peringkat akhir ni dakwah Nabi Ibrahim. Kita sudah lalu dah ke surah Maryam, bagaimana Nabi Ibrahim dakwah ayah dia dengan bahasa lemah lembut. Kemudian kita lalu dah surah Al-An'am, bagaimana Nabi Ibrahim tanazum, hayati kesesatan mereka tu dengan datang ke kepada dakwah, uslub dakwah yang begitu jelas, mana kaum mereka ni sembah bintang, sembah bulan, sembah matahari. Jadi Nabi Ibrahim telah dakwah. Tugas para Nabi ni dia cari jalan bagaimana untuk cetuskan supaya sembah berhala ni dihentikan. Cari jalan, cari isu Nabi Ibrahim. Sebab peringkat gini ni Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim supaya gerak. Wahyu Allah SWT supaya Nabi ni tegakkan tauhid, tegakkan tauhid. Seperti mana Nabi kita sekali di Mekah. Nabi berjalan di lorong-lorong, di rumah-rumah, dekat Kaabah, pergi bagi tahu pada manusia. Sekarang ni ya ayuhan nas, dakwah Nabi sekarang ni. Kita dengar riwayat-riwayat sampai kan, bila masuk musim bulan-bulan haram ni, maka golongan-golongan orang-orang luar mari ke Mekah kan. Ramai riwayat, banyak riwayat sampai pada dia tengok Nabi duduk di Kaabah, duduk laung, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun, wahai manusia ucaplah la ilaha illallah, nescaya kamu akan berjaya. Ini keadaan Nabi. Dan Allah Ta'ala cerita Nabi Ibrahim pada Nabi itu tasliah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi Ibrahim
Tengok, tallahi, demi Allah, aku akan cari jalan untuk hapuskan kefahaman berhala ni. Dan bila kaum dia pergi ke satu tempat lain, di tempat sembahan dia tu, di tempat tokoh ni tak ada orang, maka faja'alahum judadah. Dan mula Nabi Ibrahim kata, dan Nabi Ibrahim tinggal illa kabiran, yang tinggal berhala yang paling besar sekali, la'allahum ilaihi yarji'un. Ni cara Nabi, strategi Nabi Ibrahim dalam dakwah dia, supaya mereka ni tak kembali pada hak besar tu, tak nak untuk berhujah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cadai belakang dah. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh zalimin. Jadi bila mereka balik tengok berhala mereka di apa, dikatak hacul pun, maka mereka tanya, siapa dia buat gini pada Tuhan kita ni? Siapa dia buat begini? Sebenarnya dia orang yang sangat zalim. Maka mereka cakap sama-sama mereka ni, sami'na fatan yadhkuruhum yuqal lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang anak muda yang kritik sembahyang kita ni, dan dia digelar Ibrahim. Maka mereka semua sepakat, paktu bih, bawa dia ala ayun depan orang ramai ni, la'allahum yashhadun, supaya semua orang ramai pun bersaksi bahawa yang kritik kefahaman kita salah ni dia Nabi Ibrahim ya. Jadi bila Nabi Ibrahim ditangkap, qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Mereka tanya, kamu kah yang telah buat pada Tuhan-Tuhan kita ni, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim jawab, tengok ni, bal fa'alahu kabirhum hadha. Oh tu besar sekali buat, besar sekali buat. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah sekiranya mereka dia boleh bercakap. Jadi tengok Allah bagi tahu, ni hujah Nabi. Faraja'u ila anfusihim. Lalu mereka pun tak, bila dengar cakapan itu, jadi masing-masing terdiam, perhati pada diri sendiri. Dan mereka kata, innakum antumul zalimun. Lalu masing-masing tahu bahawa ini satu kesesatan, satu tak boleh bagi mudarat munafak. Summa nukisu ala ru, kemudian mereka tunduk, kemudian berkata, laqad alimta, kamu tahu kan wahai Ibrahim, tengok, ma haula yantiku, mana boleh kecek. Tak, ini Nabi Ibrahim nak ni. Qala, lalu terus Nabi Ibrahim ambil peluang, afa ta'buduna min dunillah, adakah patut kamu nak sembah selain daripada Allah, ma la yanfa'ukum syai'an, yang mana tidak boleh bagi manfaat pada kamu sedikit pun, wala yadurrukum, dia tidak bagi mudarat pada kamu. Uffil lakum, gapamu ni? Tak, uffil lakum, kalimah dajar. Walima ta'buduna min dun, dan juga apa yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, kamu tak faham? Tak, kamu pergi sembah sesuatu yang mana yang kamu sendiri buat, kemudian kamu sembah. Allah Ta'ala bagi tahu, tak ada nak jawab kamu ni. Hujah begitu kuat sekali. Dan ni peringkat akhir. Tak, sebab tu dakwah para anbiya dia bukan sentiasa toleransi. Tak, dia sebab dunia ni tempat ujian. Kejayaan manusia dia datang perintah Allah SWT. Tak, batin ni tidak boleh dibiarkan, sebab dia akan menyesatkan ramai orang lagi. Tak, jadi kena cari jalan biar batin tu tergugat. Biar batin hak kena cari jalan, kena bergerak macam Nabi Ibrahim. Sebab peringkat begini keadaan Nabi Ibrahim untuk sempurnakan perintah Allah SWT. Dan seperti mana Nabi, sekarang Nabi ikut Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi ikut Nabi Ibrahim. Sebagaimana Nabi Ibrahim sekarang ni, kerana untuk tegakkan la ilaha illallah kan. Tak, sekarang ni takkan nyawa. Himah ni kita kena ada ni. Dan sebab tu dicerita dalam Quran. Cuma kita ni, hadirin hadirat, kita ni lebih mudah lagi. Cuma nak ajak orang Islam supaya tak, bukan kita nak ajak kita Thailand ni. Ataupun nak kita topak ni. Nak beritahu pada Tok Sami, pada ni. Dia memang sebab tahap tu sebenarnya. Bagaimana kita ni, kita rasa kita kena selamat di akhirat nanti. Semua orang pun berhak untuk selamat. Qadiyah bukan, sebab tu kita, agama ni dia bukan pilihan. Tak, sebab budak-budak SPM nak masuk universiti kan tak? Minat gapo dia? Minat sains komputer. Dia mau minat gapo? Minat pengajian Islam, minat. Sebab kita diajar gitu. Minat pengajian Islam. Kalau minat agama tu. Ya ada minat agama, minat tak minat agama. Ya, agama ni, akhirat ni dua tempat, syurga neraka. Bagaimana sahabat tu beruntung dia boleh selamat sebab ada Nabi. Kita pun tak, kita kena rasa berhak juga. Bagaimana supaya kita dapat selamat? Dan setiap orang pun ada hak juga. Dia hak ni lah kita kena ayat pada dia. Hak tu ada pada kita, kita kena ayat pada dia. Kita kena ayat pada dia. Lepas tu dia lawan. Dia lawan sebab dia tak tahu. Tak, banyak perkara yang Allah Ta'ala ajar pada kita. Kalau ikut area orang, ikut area anak kita, tak segi sekolah.
sia dia. Dah, kita faham kan? Untuk masa depan dia, maka dia kena korban, kita kena korban. Kita kena buat lolak marah. Dia tak si marah pun. Tapi kerana masa depan dia. Apatah lagi akhirat. Para nabi ni dia bapa bagi seluruh manusia. Dia manusia ni keluarga Allah belakang. Dia Allah ajak supaya semua manusia masuk syurga dia belakang. Dia Allah telah buat dunia tempat ujian. Kita nak suruh timbul perasaan biar ada dulu. Bahawa orang Cina pun berhak untuk taat pada Allah SWT. Untuk tahu. Dia dia dakwah dibuat dengan perasaan ni. Sebab tu Nabi Ibrahim tak ada dia cari jalan gugakkan kefahaman mereka ni. Dia bagi tunjuk contoh bahawa yang mereka semua tak boleh bagi manfaat agama, tak boleh bagi mudarat agama. Kita baca surah Al-An'am ke tak? Kaum dia gapo dah repot Nabi Ibrahim ni kalau mu duk kritik-kritik gini bahala kita ni, kamu kena sia, kamu kena masalah, kena musibah. Tapi Nabi Ibrahim kata tak ada rasa gapo. Tak ada gapo. Tunjuk himmah. Kau kamu suruh tu tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat langsung. Dengan penuh yakin. Ni hak. Batil dihias begitu sekali sehingga orang begitu takut dengan bahala sembah-sembahan tu. Sehingga dia jadikan tempat mengharapkan bersesat masalah, tempat mengadu seperti mana Tuhan dia buat. Dan ini menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim bila berhujah sampai tahap ni kan, kaum dia begitu jelas sekali, tapi tak seterima juga. Tak seterima juga agak. Qalu harriku, jawapan mereka pada Nabi Ibrahim, nak harriku, bakar dia. Tengok Nabi Ibrahim. Dan ini milah yang Allah Ta'ala suruh Nabi ikut. Kau Nabi berkata pada Nabi mereka, harriku, bakar dia, wansuru alihatakum, dia tolong Tuhan-Tuhan kita, in kuntum fa'ilin, sekiranya kamu nak buat. Maka mereka bakar Nabi Ibrahim. Mereka bakar Nabi Ibrahim. Bakar Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tahu dah. Kita ingat para Nabi ni fatanah. Bukan buat tindakan tu apa dia, buta tuli dah. Memang tangan nyawa dah ni. Tapi bab buat lagu ni paling tepat sekali. Kita kena faham sifat Nabi Ibrahim lagu mana, sifat awah. Ni orang yang mana cukup sensitif, cukup caring, cukup kasih hebelah, cukup apa. Tapi ni cara paling hikmah. Bagaimana untuk kejutkan, untuk sedarkan manusia daripada sembah selain daripada Allah, sembah kepada sembah Allah. Sekian. Cuma sebelum buat gini kan, dia kena buat hal lain dulu. Seperti mana Nabi Ibrahim telah buat. Jadi bila mereka semua sepakat untuk bunuh Nabi Ibrahim, untuk bakar Nabi Ibrahim, maka mereka telah buat. Mereka masukkan Nabi Ibrahim dalam api. Allah SWT tunjuk kudrat dia dalam Quran kita. Jadi baru Allah telah jadikan kisah Nabi Ibrahim ini sebagai asbab untuk zahirkan kudrat Allah SWT yang luar biasa. Supaya kita jangan terkesan dengan keadaan sekeliling. Asbab musabbab ni ja'liyah semua. Yang Allah Ta'ala buat dia bukan asbab hakiki. Allah kita ni lebih daripada asbab lagi. Dia Allah lah penyebab sebenarnya. Sebab tu bila kita faham ni, kita akan jadi tenang. Yang konun kejahatan, konun kebaikan, konun keburukan dalam genggaman Allah. Asbab musabbab Allah yang buat. Allah buat. Asbab apa? Makanan, kenyang, air, hilal, dahaga. Nak hidup ni perlu udara, perlu makanan ni. Ni semua asbab. Asbab. Ada asbab kita, asbab ni yang dibuat oleh Allah. Dia bukan hakikat. Kalau nak hidup kena makan, kalau nak hidup kena minum. Nanti daripada mahsyar tak ada air, tak ada makanan, beratus tahun kita tak akan mati, kita akan hidup. Allah SWT akan pajar, kita kata pajar bertahun-tahun. Yang mana manusia derhaka kepada Allah kerana makan minum, dia boleh rasa betapa menyesalnya dia kerana perbuatan dia. Jadi bila mereka bakar Nabi Ibrahim, nak masukkan Nabi dalam api, Allah SWT tak ubah. Allah Ta'ala kata sepatut boleh turun hujan, bakar turun hujan. Tak? Turun hujan. Ataupun seperti mana Allah Ta'ala buat pada umat-umat sebelum ni. Datangkan angin kencang ke, kaum tu Allah Ta'ala binasakan. Ni tidak. Kisah Nabi Ibrahim dengan kaum dia ni, Allah SWT tukar mizaj api tu, sifat api tu yang membakar tu jadi lagu mana? Allah Ta'ala bagi tahu pada api, kulna ya narukuni. Tengok ni, khitab Allah Ta'ala pada api. Api makhluk cipta Allah SWT. Api yang terbakar ni tidak ada kaitan.
yang hakiki. Seperti mana makanan dengan kenyang tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Ia hanya sebagai asbab yang dibuat oleh Allah SWT untuk mudahkan urusan kita. Begitu ke api dengan terbakar. Mana kalau kita buat cerita ke api dengan terbakar ni, kalau jumpa ke, dia akan tanya, mu siapa dia? Aku api. Tak, pamu siapa dia? Aku terbakar. Tak kena, tak ada hubungan. Jadi bawa terbakar ni, Allah tak nak buat. Tak api dengan terbakar. Allah tak nak bagi dia, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadi sejuk. Bukan sangat sejuk beku, wasalaman, dan sejahtera. Sejuk dan sejahtera. Orang lain terbakar, kita sejahtera dalam api. Kepada Nabi Ibrahim, kepada Ibrahim. Tanda tunjuk padanya, ni Allah kita. Dalam Quran Allah Taala tunjuk sikit-sikit dalam Quran ni. Maryam beranak tanpa sentuhan satu orang lelaki. Orang yang mana pegang dengan saing dah, cangang saing dia tolak kita, Allah binasa dia. Nasara telah binasa kerana ni. Orang zaman Nabi Isa kan, ahli saing yang binasa. Dia berpegang dengan teori dia. Bila mari wahyu kan, dia tolak wahyu, dia akan binasa. Dan kita umat Nabi, sebab tu Quran kita kena paling agung sekali. Agung sekali. Kalau kita ada teori, kita ngaji sebenar gini, ya ngaji tentu ilmu kamu. Ni ilmu Allah. Ilmu Allah. Ilmu Allah lagu mana? Sekiranya laut tu jadi dakwah, pokok-pokok tu jadi pena, tulis ilmu Allah, kering semua laut. Dia kami datang berkali-kali laut, ilmu Allah tak akan habis. Banyak mana? Dan ni tengok Allah SWT. Allah Ta'ala kontrol keadaan api, kontrol belah. Kuni bardan wa salaman, jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Ubah api. Maka Nabi Ibrahim dapat keluar dengan tak berlaku gapo-gapo. Allah Ta'ala kata, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin buat perancangan untuk binasakan Nabi Ibrahim, lalu kami jadikan perancangan mereka tu rugi. Mereka jadi orang yang rugi. Wa najjaynahu wa kami telah selamatkan Nabi Ibrahim, dan kami selamatkan juga Lut. Mana sekarang ni Nabi Lut ni tak jadi Nabi lagi lah. Nabi Lut ni keluarga Nabi Ibrahim sebenarnya. Jadi yang beriman Nabi Ibrahim, isteri dia, Nabi Lut, anak saudara dia, dan anak dia. Masa ni tak ada lagi, ni dekat muda lagi. Nabi Ibrahim tak ada anak lagi. Nabi Ibrahim dapat Ishak ketika mana sudah tua, dapat Nabi Ismail pun ketika mana sudah tua. Masa ni tak ada anak. Masa ni dia duduk dengan anak saudara dia. Maka kami selamatkan dia juga Lut. Dan kami telah hantar dia ke negeri yang mana allati barakna fiha lil alamin, yang kami pada tanah yang kami berkat untuk manusia. Untuk manusia. Mana ni? Palestin lah. Semua ayat allati barakna fiha ni, bumi yang Allah Taala berkat ni, semua ni Palestin semua. Semua ni ataupun bumi Syam, di Syam. Daripada Iraq ke Syam, hijrah. Syam. Wa wahabna lahu Ishaq, lalu kami telah bagi pada dia Ishaq. Wa Yaqub nafilah, dia kami bagi kepada dia Yaqub, cucu dia, anak Ishaq. Yaqub ni anak ayah Nabi Yusuf, cici dia Yusuf. Sebagai tambahan, nafilah sebagai tambahan. Wa kullan ja'alna sanda, ke semua tu kami jadikan orang soleh belaka, orang soleh belaka. Wa ja'alnahum a'immatan, dan kami telah jadikan mereka ni keluarga Nabi Ibrahim ni a'immah, imam-imam. Yahduna bi amrina, mereka bimbing manusia dengan, tengok, bi amrina, dengan perintah kami, bukan dengan cara mereka sendiri. Sebab tu pemimpin ni agama ni dia kena mari daripada wahyu, daripada modal sendiri. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami telah wahyu kepada mereka untuk melakukan kebaikan, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka semua ni jenis ahli ibadat belaka. Tengok abidin, kita bagi surah ni kan, surah dakwah dan ibadat. Dakwah, kesemua mereka ni ahli ibadat. Para nabi semua ahli ibadat. Kasratul ibadah laisa bibid'ah. Ada satu kitab yang dikarang oleh Abdul Hayy, Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi. Banyak ibadat ni bukan tak akan jadi bid'ah.
bahkan dituntut untuk bina ubudiah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun begitu kan. Nabi tengok waktu pagi subuh, Nabi bangun tengok satu orang apa dia, maula dia, hamba Nabi SAW, sudah siapkan air panah untuk Nabi ambil wudu, untuk Nabi solat tahajud. Maka Nabi tengok dia datang pada diri Nabi ni, kasih belah pada dia kan. Maka Nabi tanya dia keadaan dia, maka dia bagi tahu okey, tak ada, semua tak ada masalah. Maka Nabi bagi tahu dia, mintalah kamu nak gambar, sebab sejak lagi Nabi dapat maklumat akan datang rombong yang akan bawa hadiah untuk Madinah ni. Maka dia kata pada Nabi Rasul, saya ingin murafaqatuka fil jannah, saya nak bersama kamu dalam syurga. Nabi kata minta dunia, bukan nak minta akhirat, minta benda dunia lah. Dia kata tidak, saya hanya nak jadi teman kamu dalam syurga. Maka Nabi kata apa? Fa ini bi kasratis salah, maka bantu aku dengan perbanyakkan sembahyang. Perbanyakkan sembahyang. Para sahabat bila tidak ada urusan, dia akan tawajuh dengan ibadat lalu. Para sahabat, tengok sirah-sirah sahabat, jadi tidak ada urusan, urusan dakwah ke, urusan ziarah ke, urusan dunia ke, kalau tak ada, mereka tu ibadat lalu. Mereka banyak ibadat. Ada di antara mereka zuhur dengan asar semaya, kalau tak ada apa-apa perkara tu semaya daripada zuhur sampai asar. Dia kata-kata mereka bila tidak ada urusan antara asar dengan maghrib, mereka duduk masjid zikir sampai ke maghrib. Ini sifat-sifat mereka. Dia cukuplah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak semaya sampai buka kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya ni, kerana semaya buka kaki cuba boleh bayar. Kita tak nak bayar. Bayar semaya sampai buka kaki. Satu rakaat Nabi kan, Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, satu rakaat boleh bayar. Pas kita suruh gini, kita suruh nebeng dah. Kita kena push diri kita, kena paksa sikit. Tapi sikit lah. Kita kena diri kita, sehingga kita jadi apa dia, dalam ibadat ni lebih kita tenang lagi daripada dengar sembahyang, lebih kita tenang lagi, dalam zikir lebih tenang. Benda ni kena usaha, kena pupuk. Dan kita ada istidak tu sebenarnya. Kita juga ada istidak, kita juga ada kemampuan. Duduk saja. Kita ada jibillah kita ni, kita ada dua-dua. Cuma kita nak cetuskan kerahaniah kita yang tebal tu, yang tinggi tu, supaya dapat dibina dengan sempurna, supaya baca Quran kita jadi sedap, semaya kita lagi sedap. Kita sudah bagi tahu dah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kisah dia baca Quran dalam semaya witir 30 juzuk tu, bukan tiap-tiap hari. Itu masa musim haji, ketika semua urusan dunia ni sesar. Haji ni Amirul Mukminin pun masa tu fokus pada mereka, pada ibadat kan. Jadi masa itulah barulah Sayyidina Uthman dapat lepaskan rindu dia pada Quran ni, pada ibadat sepenuh hati ya. Oleh kerana dia jadi khalifah, dia tak ada masa lain. Tengok, kita boleh dapat gambar seolah Quran dan semaya ibadat ni satu benda yang ketagih pada sahabat. Satu benda yang ketagih. Mereka tak tergelar dalam ibadat ni sebab kerana urusan Quran suruh selesaikan urusan berkait dengan orang ramai, urusan tanggungjawab ni. Mereka bergerak gitu. Mana Quran dengan sembahyang ni satu benda yang mana satu ketagihan. Supaya kita zaman kita ni ketagih dengan telefon lah. Lepas sikit pun telefon lalu, tak payah ingat tu. Mana tinggal telefon ni sebab ada urusan penting lah kita tinggal ni. Kalau tak ada urusan, dia itu gambar suasana dia. Kita nak suruh cara dekat pada zaman kita ni. Kita kena usaha buat gitu. Dan kita tahu dah Quran kan dia ada kemampuan. Quran ni ada kemampuan perkara ni, untuk bina perkara ni. Cuma kita kena sentiasa muzakarah, seperti mana para sahabat muzakarah. Dia baca Quran dengan manhaj nubuwah gini, dengan sirah Nabi begini, kita akan nampak gambaran basirah yang jelas. Bapa Allah Taala cerita tentang kisah-kisah begini. Dia bagaimana keadaan gambaran Nabi sekarang ketika mana surah-surah kan. Ini suasana ni yang menyebabkan data basirah pada kita. Wa kanu lana, dan mereka semua ni ahli ibadat pada kami. Walutan, begitu juga
Nabi Lut, jangan baru jadi nabi, atainahu hukman wa ilma, kami bagi pada dia hikmah dan ilmu. Sebelum ni diterbiah oleh Nabi Ibrahim. Lepas tu kami lantik dia jadi nabi. Wa najainahu, kemudian dia buat dakwah di penempatan kaum Lut. Lalu apa yang berlaku telah berlaku dah, kita lalu dah cerita dia berkali-kali. Wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'mal khaba'ith, dan kami telah selamatkan dia daripada negeri penduduk itu telah melakukan perbuatan yang cukup khaba'is, yang cukup buruk. Allah Taala bagi tahu, innahum kanu qauma sau'in, dan mereka satu kaum yang mana telah melakukan kejahatan dan kefasikan. Wa adkhalnahu fi rahman, dan kami telah masukkan Nabi Lut dalam rahmat kami. Innahu minas salihin, dan baginda pun di kalangan orang yang soleh. Wa Nuhan, dan sebelum Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, Nabi Nuh kami telah utus. Cerita Nabi Nuh. Wa Nuhan, wadhkur Nuhan, ingatlah berkenaan Nabi Nuh pula. Idnada min qablu, tengok Allah Taala tunjuk ibadat Nabi. Idnada min qabl, ketika mana dia merayu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu, lalu kami terima doa dia. Berapa lama ni? Selepas 950 tahun. Dia doa dia lagu mana? Kita baca dah surah Nuh. Baru je surah Nuh, surah Ibrahim, kemudian surah Al-Anbiya ni. Dan ingatlah Nuh bagaimana ketika mana dia berdoa. Nah, min qabl fastajabna lahu, lalu kami terima doa dia. Fa najainahu, kami selamatkan dia, wa ahlahu minal karbil azim, daripada musibah yang sangat besar. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, dan kami telah selamatkan dia daripada kaum yang telah mendustai perintah-perintah kami, ayat kami. Innahum, itu kaum Nuh, kanu qauma sau'in, kaum yang begitu buruk. Fa aghraqnahum ajmain, kami telah tenggelamkan semua mereka. Wa Daud wa Sulaiman, begitu juga ingatlah kisah Daud dan kisah Sulaiman. Idh yahkumani fil harth, ketika mana mereka berdua ni buat keputusan berkenaan dengan tanaman. Idh nafashat fihi ghanamul qaum, ketika mana kambing satu kaum telah merosakkan tanaman. Perbalahan di antara orang nanai dengan orang merah, orang memelihara. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami tetap keputusan mereka, keputusan Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni syahidin, kami menyaksikan. Fa fahamnaha Sulaiman, lalu kami telah bagi kefahaman pada Nabi Sulaiman. Mana keputusan Nabi Sulaiman lebih betul lagi daripada ayah dia Nabi Daud AS, yang mana ayah dia buat keputusan bila nanai ni, golongan tanaman ni mengadu pada Nabi Daud AS berkenaan dengan tanaman dia dirosakkan oleh orang yang mana melihara kambing ni. Dia biarkan kambing dia tu, menyebabkan kambing dia makan tanaman ni. Jadi Nabi Daud buat keputusan untuk ganti hasil tanaman tu, Jadi Nabi Sulaiman Allah Taala ilham kepada dia keputusan yang lebih baik lagi. Dia bagi tahu pada ayah dia, kalau buat keputusan gini lagi bagus. Keputusan lagu mana? Bagi kambing kepada orang nanai, untuk dia dapat ambil hasil daripada kambing itu, dapat guna susu dia, minum susu dia. Dan orang merah tu suruh dia tanam semula, siapa seperti mana masa kambing dia telah rosakkan tanaman orang tu. Ini keputusan Nabi, dan keputusan yang lebih betul lagi. Dan kita tengok sebab apa lebih betul? Sebab tarbiyah. Para anbiya ni Allah SWT ilham kepada mereka ni, wahyu kepada mereka ni, dalam melibatkan umat ni kena tarbiyah. Kalau sekadar gati tu tak sesah. Jadi supaya orang bela binatang ni dapat faham perasaan orang nanai ni, munanai bagaimana penatnya duk tanah nak dapat ni, tiba-tiba kerana kecuaian kamu tu, kamu agak tak ada belah mana, menyebabkan rosak tanaman orang, maka disuruh. Semua ada ciri tarbiyah, dan manusia kena gini, kena tarbiyah. Tanaman kena tarbiyah, cerita tentang tanaman, cerita tentang kambing, semua tarbiyah juga. Dan para anbiya ni bila cerita begini kepada Nabi, dia lebih jelas. Wa kullan atayna hukman wa ilma, kedua-duanya baik Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kami telah bagi pada mereka
hukman wa ilmah, kata putus yang tepat, dan juga ilmu nubuwah. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr. Dia cerita juga dari ni. Dan kami telah tundukkan bersama Nabi Daud ni gunung Gana, dan mereka bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Begitu juga burung-burung. Wa kunna fa'ilin. Dan kami yang buat semua ni. Allah Taala bagi tahu. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum. Dan kami telah ajar pada Nabi Daud cara buat baju besi untuk kamu lituhsinakum min ba'sikum, supaya kamu dapat guna untuk menyelamatkan diri kamu dari peperangan kamu. Fahal antum syakirun, maka adakah kamu mahu bersyukur taat pada Allah Subhanahu taala. Dan bagi Nabi Sulaiman pula, Allah Taala tunduk kepada Nabi Sulaiman angin yang kencang, yang Allah Taala bagi tahu tajri bi amrihi, yang boleh bergerak mengikut perintah Nabi Sulaiman, kepada ilal lati barakna fiha, ke tempat yang mana Nabi Sulaiman nak pergi ke mana-mana. Bumi yang Allah Taala berkat daripada Palestin ke tempat lain. Wa kunna bi kulli syai'in fa'alimin, dan kami tentang segala sesuatu tahu. Wa minasyayatin, dan di antara syaitan-syaitan, sebahagian syaitan-syaitan may yarusuna lahu, yang buat kerja menyelat dari laut, dak cari mutiara-mutiara, perhiasan-perhiasan. Wa ya'maluna amalan dun, dan mereka melakukan amalan selain daripada tu lagi. Wa kunna lahum hafizin, dan kami tetap syaitan-syaitan ni kami yang jaga, kami yang perhati. Wa ayyuba idnada, dan ingatlah Nabi Ayub pula, cerita Nabi Ayub. Idnada rabbuh, ketika mana dia merayu, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya telah disentuh dengan keburukan, dengan sakit ni, dan kamu arhamur rahimin, dan kamu ya Allah arhamur rahimin, yang paling maha pengasih. Selepas berapa tahun ni? Selepas 18 tahun hadirin. Sebab tu kena faham, tak, dia kena buat amalan dulu baru doa mustajab. Siapa tahap Allah SWT tahu. Sebab tu kena cerita dengan jelas, tak? Jangan duk ajar ayat Quran tak. Ni kalau doa sakit stroke ni, baca doa ni doa Nabi Ayub sebenar ni. Kau itu mayat dak. Tak, lepas tu doa ama-ama tak ada gabar-gabar. Mula nak marah. Mula nak marah. Dia bukan konsep kan? Tengok ni. Sini Allah Taala nak bagi tahu pada Nabi daripada para sahabat sekarang ni bagaimana kekuatan doa. Tapi di sebalik kekuatan doa, dia kena ada amalan dulu. Dan sekarang ni kita kena faham keadaan sahabat ni. Keadaan sahabat kan tahun ke-12 ke Nabi kan ni. Yang kena bunuh dah, yang kena azab dah. Dan bagaimana yang hijrah telah hijrah dah. Berapa banyak pengorbanan telah dibuat dah. Tapi ni dicerita apa yang berlaku pada Nabi Nuh 950 tahun. Sekarang ni dicerita keadaan Nabi Ayub 18 tahun tak boleh bangun. 18 tahun Nabi bagi tahu dalam hadis. Nabi tu nak bagi tahu pada kita 18 tahun Nabi Ayub sakit. Tak pernah bunyi tadar. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun tak mengadu gapo pada Allah berkenaan kaum dia, mengadu berkenaan dengan usaha dakwah dia susah ya pada Allah SWT. Tapi bila Allah Taala wahyu kan tidak ada beriman lagi, terus doa kehancuran. Terus doa hancur. Mana konsep dia begini, sabar. Bukan tak boleh ajar doa boleh, tapi kena bagi tahu sebenar dulu. Biar umat ni faham. Tak, dunia ni tempat ujian. Allah Taala uji kita dengan sakit, Allah Taala uji kita dengan sihat, semua ujian belakang. Bagaimana perintah Allah dapat sempurna gini, dia doa ni di antara cara penyelesaian yang utama yang dia ajar. Dia kena ajar gini. Dan ni semua bagaimana Allah Taala tunjukkan doa ni ibadat. Doa ni ibadat. Doa ni senjata yang besar, ya, besar. Senjata bagi satu orang dai. Dan Nabi tahu hakikat ni. Sebab tu Nabi guna sepenuhnya kan. Bila berlaku Badar kan, tengok Badar. Semua asbab telah dibuat dah, sekadar pergi sebenarnya bukan lagi perang, tapi pergi nak pergi gapo dia, tangkap dagangnya Abu Sufyan. Terlepas qadarullah. Dah tiba-tiba dapat berita Quraisy telah buat persiapan untuk serang. Nabi telah bentuk para sahabat, dah betul kepada mereka ni sekarang ni tuntutan Allah supaya kita jihad lawan juga. Walaupun kita tak ramai, walaupun kita tak sedia kan. Sekadar apa yang ada, dengan kuda 2 ekor, dengan keadaan lemah, tak ada baju besi, tak ada gapo, bukan lagi perang kan? Tapi bila mari perintah Allah Taala mari dia keadaan lagu tu. Badan ni bukan mari daripada Madinah siap-siap, dan badan ni dengan tidak ada isti'dad. Kita boleh baca, kita akan baca surah Anfal. Para sahabat tak sedia sebenarnya. Tapi mari perintah Allah SWT, semua fikir dibentuk, dan semua telah sedia. Dan bila semua telah sedia, asbab sekadar saja, amalan itu Nabi
Tengok Nabi doa lagu. Nabi tak berhenti kan? Sehingga Abu Bakar pun kesihat pada Nabi. Cukuplah Rasulullah, Allah Ta'ala terima doa tu. Tapi Nabi tu berdoa kan? Sungguh-sungguh Nabi doa. Nabi doa pada Allah SWT sehingga Nabi ucap, Ya Allah, kalau kamu binasakan mereka ni, Ya Allah, maka tidak ada lagi orang yang akan sembah kamu. Nabi merayu pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Baru Nabi guna tu. Tapi asbab dia ambil, tapi sekadar bina isteri. Apa berkata perintah Allah SWT. Dan ni hasil daripada ayat-ayat Mekah begini. Asbab bukan menentu, bukan menjadi asbab tidak dapat sempurnakan perintah Allah SWT. Ni cerita-cerita begini yang diceritakan. Sebab tu bila mari perintah, bila mari ujian dia, tu dapat sempurnakan. Mana para anbiya, nabi ni faham bila mari perintah Allah Ta'ala tahulah. Allah Ta'ala lebih kasihan pada kita lebih daripada mak kita. Dia uji kita. Dia tidak akan uji mereka ada kemampuan kita. Dia semua keadaan dia kontrol belakang, takut gak boleh lagi. Bila dia datang ke perintah, dia bagi jamin kejayaan. Ayat tu kan sebelum perintah Nabi bagi kamu akan ada dua husnain. Sama ada kamu dapat menang ataupun mati syahid. Dua-dua menang belakang. Takut gak boleh lagi. Tengok. Payah ni kita kecek gini mudah bila berlaku pada kita kan. Buat nah lalu takut kita pada munafik. Pergi gapo tak ada gol satu ni. Mana saya sedia? Tapi sahabat telah dibentuk begitu kan. Telah dibentuk. Sebab tu badan ni satu orang yang mana cukup sempurna kan. Cukup sempurna. Dia pergi pula dengan siapa pula? Allah. Kalau kita tengok pergi pula dengan siapa lagi kita letih. Pergi hok mari serai tu siapa dia tu? Ayah hok mari serai tu. Adik-beradik hok mari serai tu. Pak dara. Allahu akbar. Kerana agama. Sebab tu sahabat ni lain merah ni. Orang yang mana sudah tertulis dah. Tak. Bukan sebarangnya orang. Dia dapat cabut kepentingan diri dia tak ada, perasaan dia tak ada dah. Letak Allah dan Rasul depan. Tapi kisah-kisah begini yang diceritakan oleh Nabi, oleh Allah SWT, ini bentuk ni. Ini orang-orang kita ni. Dan ni contoh-contoh kita. Tengok Nabi Ayub doa ni bila 18 tahun, selepas 18 tahun sakit baru doa ni. Bukan sakit 2-3-4 hari, sakit sebulan ni doa dah. Lepas tu lepas tahun heran ni, saya heran buat susah gini. Dan untuk kita buat persiapan. Ni contoh kita depan. Mari lagu mana ujian kan tak? Bawa nak cerita lagu ni. Sebab ni ujian yang kita lalui. Tak bila kena kan tak? Kita dah ready dah. Perasaan sudah dibina dah. Kena bina perasaan ujian ni. Minta dak Nabi suruh minta afiah. Tiap-tiap pagi doa minta afiah. Tiap-tiap petang minta afiah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dunya wal akhirah. Doa Nabi pagi petang. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afah. Ya Allah, aku minta afiah. Wal mu'afah lagi, tambah lagi keafiah dia. Dunia dan akhirat. Tapi bila berlaku, sabar. Allah Ta'ala nak angkat darjat. Allah Ta'ala nak angkat dia. Cek dulu amalan kau salah, kesalahan kau dulu. Ada salah kau dia. Untuk taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak ada ke apa, maka kenapa Allah Ta'ala nak angkat darjat. Semua khair belakang, semua kebaikan belakang. Dia tidak menyebabkan putus asa. Fastajabna lahu, lalu kamu terima doa dia. Fakashafna ma bihi min, lalu kami telah singkapkan, kami telah sembuhkan dia apa yang dia, musibah yang dia kena, penyakit yang dia kena. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahman, dan kami telah bagi pada dia semula keluarga dia seperti mana sebelum ni. Rahmatan min indina, sebagai rahmat daripada sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan untuk tengok lil abidin, kepada hamba yang beribadat. Semua sirah ibadat semua sini. Ibadat. Surah Anbiya ni tajuk utama dia ibadat. Betul? Ibadat. Dakwah dan ibadat. Dua ni kena digabung ya. Wa Ismail wa Idris, wa begitu Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli. Kullum minas sabirin. Kesemua mereka ni jadi orang sabar belakang. Sabar di sudut ibadat. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan mereka dalam rahmat kami, dan mereka semua tu di kalangan orang soleh. Wa Dhannun, begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Dhannun idh dhahaba mughadiban, ketika mana dia meninggalkan kaum dia dalam keadaan nak marah pada kaum dia kerana tidak mahu beriman dengan Allah. Tengok, sebelum datang wahyu, Allah nak cerita dari surah Anbiya ni bagaimana dia dapat selamat dengan ibadat. Fadhanna an lan naqdir alaih, dia menyangka bahawa dengan dia meninggal kaum dia tanpa wahyu Allah tu satu ijtihad, dia merasakan Allah Taala tidak akan marah pada dia. Tidak marah pada dia.
Sebab tu perintah Allah besar. Sebab tu kita kata kita tak silap langgar, tapi keadaan kita langgar ni, hati kita tak ada langsung perasaan nak canggah. Tak boleh. Dia bukan masalah hati, masalah langgar. Nabi tengok, Nabi Adam AS makan pokok tu, dia tidak ada perasaan langsung untuk langgar perintah Allah. Dia tertipu je. Tapi Allah nak hukum dia kan. Kita kan langgar perintah Allah Ta'ala ni, kita rasa kata itu perkara besar. Perkara besar. Tak. Kecuali yang Allah Ta'ala bagi izin. Kecuali Allah Ta'ala bagi izin. Tak nak bagi tahu kan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah haraikan bangkai, telah haraikan babi, telah haraikan sembelihan yang tidak disebut nama Allah SWT, kecuali bila kamu, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi tahu. Jadi bila tidak mari daripada Allah SWT, kita sabar. Kita sabar. Sempurna kan. Dan ini Nabi Yunus AS, dia meninggalkan kaum dia ni, dah kata nak marah pada kaum dia, yang mana dia telah buat dakwah ni berpuluh-puluh tahun dah. Tentu sekali dah sempurna dah dakwah dia sebelum ni. Cuma bagi dia rasa cukup dah kaum dia ni, tak perlu dah dakwah lagi. Wahyu tak turun lagi untuk benarkan dia meninggalkan kaum dia. Ni keadaan Nabi. Sebab tu cerita ni berulang-ulang ni, kita boleh faham tak? Ni cerita ni, Nabi sekarang ni tahun ke-12 ni, Nabi tak boleh nak buat dah dakwah ni, tak nak buat jalan dah. Dia halal begitu teruk sekali sekarang ni. Tapi Allah nak terus cerita kisah ni, supaya Nabi tak buat keputusan sendiri. Tunggu wahyu. Dan supaya kita faham ni manhaj Nabi ni. Waktu Nabi pergi Madinah ni bukan kerana Nabi fikir situ tempat sesuai. Tak, mana ada fikir? Tak ada fikir. Bahkan kita bahan dah kan, Madinah tempat paling tak sesuai sekali dari sudut fikiran manusia, kewarasan kita kan, tak sesuai. Orang Madinah tak sesuai. Apa ada musuh utama pula Yahudi pula, nak buat lagu mana? Bukan tempat sesuai. Bukan orang ada kekuatan, bukan ada kekuatan. Dari dia Quraisy pun tak pandai. Tapi ini wahyu daripada Allah SWT. Wahyu daripada Allah SWT. Nabi Yunus, dia menganggap bahawa kami tidak akan hukum dia. Lalu dia tinggal, lalu kena hukum kan? Kita baca dah surah Syu'ara, idh abaqa ilal fulk. Allah Ta'ala cerita pada kita, bukan surah Syu'ara, surah Safat. Allah Ta'ala panggil hamba yang derhaka kan, Nabi Yunus, idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika mana hamba yang derhaka ni naik kapal. Tapi bila Nabi Yunus sedar kesalahan dia, fanada fi dhulumat, maka dia doa pada Allah Subhanahu wa taala, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa. Tidak ada tempat bergantung melainkan kamu ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah melakukan perkara yang zalim. Ini ucapan Nabi Nuh. Kalau Allah Taala bagi tahu dalam surah Safat, kalaulah tidak kerana tasbih dia ni, dia akan kekal sampai hari kiamat. Tapi kerana tasbih ni, kerana ibadat ni, perkataan ni Allah Taala sangat suka kan, fastajabna lahu, kami telah terima doa dia, wa najjaynahu min, kami telah selamatkan dia daripada kesedihan ni. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami akan selamatkan semua orang mukmin. Tengok ni, bukan Nabi Yunus ya, semua orang mukmin. Wa Zakaria, begitu kat Nabi Zakaria, idna da rabbahu, ketika mana dia doa pada Allah SWT, Rabbi la tadrni fardan, jangan matikan aku tidak ada pewaris. Wa anta khairul warisin, dia kamulah sebaik-baik waris. Tak, minta dengan Allah SWT, daripada tu muda kahwin, tidak boleh anak, tak ada anak. Kesedihan Nabi Zakaria, dia Nabi. Tak. Lalu doa pada Allah SWT, doa pada Allah, mengadu pada Allah, tak putus asa dengan ni. Allah kenal ni, semua ni berat-berat belakang ni. Kita ingat yang di sebalik doa ni, tak, berapa banyak tak usaha yang telah dibuat sebelum tu. Tak, semua asbab putus asa ada belakang. Rambut telah berubah dah, tulang telah lemah dah. Tengok doa dari surah Maryam kan tak? Tapi Nabi Zakaria kata apa? Tapi untuk doa pada kamu ya Allah, minta daripada khazanah kamu, aku tidak akan putus asa. Ni Allah tak kenal ni. Tak apa. Orang biasa putus asa, tua dah, reda kan gitu. Tapi Nabi Zakaria tak putus asa. Ini sebagai takluk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu, lalu kami terima doa dia, kami bagi pada dia Yahya, wa aslahna lahu zawjah, dia kami telah sesuaikan untuk dia dengan isteri dia tu supaya dapat anak. Kami telah baiki isteri dia. Dan isteri dia pula mandu. Isteri dia mandu, dia tua pula. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Ishak kan, daripada Sarah tu, yang mana sudah tua dah, ajuz aqim,
tua bangka, umur 70 ke atas, dah mandu pula kan. Dalam keadaan umur 70 ke atas tu, lepas tu mandu pula, Allah Taala bagi anak, kudrat Allah. Sebab tu kita belajar yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi SAW, lebih daripada pandangan mata, lebih daripada kajian kita, lebih daripada siapa-siapa. Baru kita akan selamat, baru kita akan selamat. Innahum kanu kesemua mereka ni Allah Taala bagi tahu, daripada Nuh, daripada Ibrahim, kesemua mereka tu kanu yusari'una fil khair, jenis orang yang mana bersegera untuk buat kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka semua sekali tu ketika berdoa pada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba, doa dalam keadaan penuh harap dan penuh takut. Ini sifat mereka ni. Dan wa kanu lana khashiin, dan mereka ni orang yang mana sangat khusyuk dengan kami, takut mana. Wallati, begitu juga Maryam alaihissalam, ahsanat farjaha, yang jaga kehormatan diri dia dengan sempurna. Fanafakhna fiha min ruhina, dan kami telah masuk kepada diri dia tu daripada ruh kami, ruh ciptaan kami, Nabi Isa alaihissalam. Waja'alnaha wa ibnaha, dan kami telah jadikan Maryam dan juga anak dia tu ayatan, tanda kebesaran kami untuk semua manusia, untuk semua manusia. Kemudian Allah Taala sudahi, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya inilah umat kamu semua sama, daripada Nuh, daripada Ibrahim sampai ke Isa alaihissalam dengan mak dia, dan kamu sendiri Nabi SAW, sebenarnya satu umat yang sama, satu umat yang sama. Wa ana rabbukum, dan aku Rabb kamu, maka fa'buduni. Wa taqatta'u amrahum bainahum, tapi tak, mereka pecah belahan. Umat Nabi Musa pecah belah, umat Nabi Isa pecah belah. Walau bagaimanapun, kullun ilaina rajiun, semua sekali itu akan balik pada kami semula. Maka bila balik pada kami, faman ya'mal minas salihat, maka siapa dia melakukan amal soleh dalam keadaan dia beriman, fala kufrana li sa'yih, maka Allah SWT tidak akan mungkiri usaha dia, Allah Taala akan hargai usaha dia. Wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya kami berkenaan dengan amalan dia, kami tulis belakang, catat belakang. Dan akhir sekali, wa haramun ala qaryatin, Allah Taala telah haramkan bagi mana-mana penduduk yang kami binasakan. Gapo dia haramkan apa? Annahum la yarji'un, sesungguhnya mereka tidak kembali di akhirat nanti. Ini haram. Ini ajib bahasa dalam surah ni ada ni. Wa haram, sesungguhnya kami telah haramkan pada mana-mana penduduk yang kami telah binasakan, bahawa mereka ni la yarji'un, bahawa mereka tidak kembali tu haram. Maksudnya apa? Wajib kembali. Ini uslub takkid bahawa akhirat ni pasti, dah hisab ni pasti. Haram tak kembali, mana kena kembali? Kena kembali. Lagu-lagu mana kena kembali? Bila kembali? Hatta idza futihat ya'juj, kita sambung dekat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta